pihak. Kalau kita beriman, Allah yang nak bela kita, nak lindung kita daripada gangguan ya orang-orang kafirin. Dia tak boleh buat apa kat kita kalau kita beriman, tuan-tuan. Ini kata Allah dalam surah surah An-Nisa ayat 141. An-Nisa 141 kata Allah, wala yaj'alallahu lil-kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman. Nampak? Ini janji Allah. Kita duk takut kan, duk bergantung kepada kekuatan parti, kekuatan itu, kekuatan ini, ya. Itu semua sebagai duniawi. Siapa nak bagi hidayah ke kita nak buat kerja-kerja tu? Siapa akan beri hidayah kepada kita untuk mengurus kehidupan? Allah juga. Ya, kita nak mari pagi ni daripada rumah mari ke masjid ni. Ya. Itu adalah petunjuk daripada Allah. Allah yang bimbing kita, bawa kita mari ke masjid pagi ni. Pada zahir kita lah ada keinginan tu mari daripada mana? Kehendak tu mari daripada mana? Ya. Pilihan untuk mari ke sini tu mari daripada mana? Bukankah datang daripada Allah? Ya, bukan boleh bagi sendiri daripada kita. Itu kita nak kena faham tu, ilham. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu paling penting. Demi nafsu yang sempurna kata Allah, diilhamkan, kami ilham kepadanya, ya, tentang fujur dan tentang takwa, tentang kedurjanaan dan tentang ketakwaan. Ini kerja Allah. 24 hours, setiap keluar nafas kita masuk, keluar nafas masuk, ilham tidak putus-putus, ya, diturunkan kepada kita. Itu kita kena yakin betul. Itu kemudian kata Allah lagi, Allah Subhanahu wa taala juga di mana memberi kekuasaan, menjamin akan memberikan bumi sebagai warisan kepada orang beriman. Bumi Allah ni, dunia ni Allah akan bagi kepada kita, orang yang beriman. Allah janji. Hari ini kita tak dapat kan, duk pelan hilang sikit. Zaman keemasan Islam dulu hampir 3 suku dunia jatuh kepada Islam. Sekarang dah habis. 3 suku dunia dah tak ada lagi dah. 3 suku ada, 3 suku dunia tak ada, ya, yang ada kepada kita. Ini Allah jamin, tuan-tuan boleh buka tengok dalam surah An-Nur ayat 55. Kita banyak kali juga baca ayat ni. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah kata apa? Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh, iman dan amal soleh, iman saja tak mau, bahawa dia, ya, la yastakhlifannahum, lam yang ada pada ayat ini, pada kalimah ini lam taukid, mengikut dalam tata bahasa Arab. Lam taukid ini maknanya suatu jaminan yang kukuh, serious, very seriously, ya, to emphasize the subject. Bagaimana makna tersebut di sini? Sebagai suatu keyakinan, betul-betul, sungguh-sungguh kata Allah, ya, kami akan menjadikan mereka berkuasa di bumi ini. Masya Allah. Nampak tak? Sedap kita dengar ayat tu. Tuhan jamin. Ya, Allah telah berjanji, wa'adallah, berjanji Allah kepada orang yang beriman di antara kamu yang beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim, di mana Allah akan mewariskan kamu, memberikan bumi ini kepada kamu seperti mana Allah telah berikan kepada mereka yang terdahulu daripada kamu. Betul tak? Apalagi kata Allah, dia jamin lagi di sini, ya, wal yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Masya-Allah. Dan sungguhnya dia akan meneguhkan, memberikan kemapanan agama yang telah diredanya untuk mereka. Agama Islam kita boleh amal di mana-mana saja, tak ada halangan. Hari ini ada halangan. Banyak negara-negara yang tidak memberikan keluasan beramal ibadah kepada umat Islam yang minoriti dalam negaranya. Ya, betul tak? Banyak tertekan. Kita pun dah mula dicabar-cabar sikit-sikit. Azan kuat sikit tak boleh. Nampak tak, ya? Dah mula dah. Nampak tu, ya? Jadi kita nak ambil kira masih lagi lah kita ada keluasan beribadah di Malaysia ni, di Nusantara Melayu ni masih ada lagi lah kekuatan agama tu.
Di tempat-tempat lain tidak ada lah. Hatta negara-negara Asia Tengah, Arab, negara Asia Tengah sendiri pun ya, tidak ada kebebasan macam kita. Di Indonesia sendiri pun tidak ada kebebasan macam kita. Ada surah-surah yang tak boleh dibaca dalam khutbah, dalam ceramah. Masya Allah, sampai ada surah-surah yang tak boleh dibaca. Ya, ini zaman Nabi itu sudah datang 4 orang pemuka Quraisy datang jumpa Nabi Muhammad, ya, nak kompromi dengan Nabi. Ya, boleh tolak ansar dengan kami tak? Tolong tolak ansar. Kami tak akan ganggu, kita jangan bergaduh, jangan perang lagi dah. Beginilah Muhammad. Ada ayat-ayat yang duk pukul kami tu, tolong jangan baca. Itu dia nampak. Ini terang. Dia minta ke Nabi dulu tu. Ada ayat-ayat yang menyentuh, ya, menyentuh kami, yang menyakitkan kami, yang menyentuh Tuhan-Tuhan kami, tolong jangan baca, boleh tak? Nabi diam, tak kata apa. Minta. Banyaklah dia minta 4 perkara dia minta kepada Nabi kan. 4 perkara Nabi tak mengizinkan. Inilah sekarang sudah banyak negara Islam banyak begitu. Di Indonesia qul Allah, qul ya tak boleh baca. Qul ya tak boleh. Qul Allah tak boleh baca dalam khutbah. Nampak tak? Tak boleh. Tidak dibenarkan. Mana-mana masjid kalau ada baca lagu tu sentuh, maknanya dia akan diambil tindak. Tidak, nampak tak? Sebab dia pakai pada Pancasila. Pancasila ada juga yang 5 tu, ya, percaya kepada Tuhan yang Asa. Dia tak kata percaya kepada Allah. Tengok tu. Dalam Pancasila kata percaya kepada Tuhan yang Asa. Dia orang terima Nabi Isa tu sebagai Tuhan yang Asa. Ya, orang-orang Kristian terima. Jadi Tuhan yang Asa ni umum, masing-masing mengasahkan Tuhan dia sendirilah. Ya. Pejabat agama dia punya badan pejabat agama dia bukan agama Islam. Dalam tu saya bila kata pejabat agama tu, dalam tu ada semua agama. Ada tok saminya, ada tok padrinya, ada tok imamnya dalam tu. Kita masuk nak jumpa saya pergi dah masuk. Ziarahlah, kita ingat kau pejabat agama ni semua agama lah. Dia masuk return jumpa siapa? Ya? Nak jumpa padri ke? Padri mana nak jumpa? Ya. Nak jumpa sami mana nak jumpa? Ya. Ya. Santri mana mau jumpa? Kita kata nak jumpa sekian-sekian ustaz. Oh ini Islam, pejabat Islam. Tu bagian Islam di sini. Nampak? Tu dia. Kita pejabat agama Islam saja. Dia pejabat agama semua agama macam tu. Ini Indonesia, Jakarta Pusat. Ya. Masya-Allah. Itu kita nak ambil faham. Bahwasanya Allah menjanjikan kepada orang yang beriman yang beramal saleh di mana mereka bersungguh-sungguh kata Allah, kami akan mewariskan bumi ini untuk mereka seperti mana yang telah kami berikan kepada orang yang terdahulu daripada mereka, dan kami akan kukuhkan pegangan, mantapkan pegangan agama mereka. Itu dia nampak. Islam kita akan tinggi daulahnya. Tidak akan siapa berani menggugat Islam kita. Bahwasanya orang akan sanjung lagi. Mereka akan bantu turut sama, ya, mengagung syiar-syiar Islam itu. Paling-palingnya begitu. Tapi hari ini orang kafir mula menghentam. Banyaknya masalah Islamofobia. Betul? Ya. Menghentam Islam bagai-bagai gaya. Ya. Sehingga kita hari ini kena tunduk pergi sembahyang di gereja di bawah pula. Dipa buka gereja di bawah untuk kita sembahyang. Pasal tak ada masjid. Ya. Itu nampaklah begitu punya berat kita begitu. Karena agama kita sendiri tidak diberikan penjagaan oleh Allah. Kerana kita tak jaga. Jadi makanya kata tadi ini, kata Allah SWT lagi apa sebut? Allah Ta'ala kata tadi ini, ya. وَلْيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Ya, di mana kami sungguh-sungguh akan menukarkan daripada takut menjadi kepada aman. Tak ada takut lagi dah. Orang Islam tidak akan ada sebarang takut lagi dah. Tuhan akan cabut segala ketakutan di jiwa kita, masuk ke dalam lubuk jiwa orang-orang kafir itu. Nampak? Ditanam sifat berani dalam jiwa kita. Tak ada kita takut langsung. Ya Allah. Hari ini kita jadi takut boleh lah. Takut boleh. Di Malaysia mungkin tak sampai lagu tu lagi. Tempat-tempat lain di China, ya, di Asia Tengah, Asia Barat, ya. Masya Allah, ya. Hatta negara-negara Arab macam Oman, Abu Dhabi sendiri pun tunduk kepada agama lain, ya. Sanjung agama Hindu. Ya, di Oman tu kita tengok punya banyak berhala-berhala Hindu, cukup banyak. Ya. Dan kita pula tunduk meraihkan dia punya berhala pula. Dia rasmi sama. Ya, makan dengan daun pisang ni. Ya.
Ini sudah satu keaiban kita telah, ya, kita sendiri telah menghinakan kedudukan kita sebagai seorang Islam. Nampak ya? Tunduk. Itu. Umar bin Khattab sendiri masa dalam tawan menawan balik Jerusalem, ya. Dia nak sembahyang dalam gereja. Masa tu pula ada masjid itu lagi, nak sembahyang dalam gereja. Padri itu dah, Victory nama padri itu, Victory nama dia. Dia kata dekat Umar, kamu boleh guna kami punya gereja untuk sembahyang. Umar kata, kalau kami dah masuk sembahyang, kami tak boleh keluar lah. Itu dia. Kalau dan sempat kami bersembahyang dalam ni, kami tak boleh ubah lagi dah. Kami tak boleh tinggal tempat ni lagi dah. Dia sudah jadi masjid kami. Nampak tak? Oh, kacau tu dah. Oh, kalau begitu tak boleh. Jangan sembahyang dalam tu. Kami sembahyang di luar tu. Tu dia. Nampak tak? Takkan tunduk punya. Ya. Ini kita. Tapi kita hari ni tumpang. Mereka lah bagi ihsan kat kita. Turun sembahyang dan gereja mereka. Nampak? Na'udzubillah min zalik. Dah begitu rendah kita hari ni. Laginya kata Allah Subhanahu Wa Taala, syarat dia. Apa syarat dia tadi ini kata Allah? Ya. Ya'budunani, hendaklah mereka sembah aku. Orang tak kata kami, sembah aku, wala yusyriku nabi syai'a, jangan sekutukan aku dengan sesuatu. Inilah makna syak dalam sini. Boleh faham ya? Wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang kufur sesudah ini, maka dia tergolong orang-orang yang fasik. Fasiklah kita dapat berbagai macam akibat yang tidak sihat. Jadi ayat ini tuan-tuan, kalau boleh kita hafal, tahu, ingat, dalam surah An-Nur ayat 55. Penting kan? Lagi dia kata Allah, dalam apa ni? Disebut lagi Allah, ya, berkat, keberkatan. Duk cari berkat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Kebijaksanaan Imam Syafi'i juga mengambil hadis ini dengan sirah, ada barakah. Dia ada 4 bacaan tahiyat dengan 4 orang riwayat ulah sahabat-sahabat. Semuanya sahih 4 hadis. 4 hadis sahih. Ya, yang kita baca punya at-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah, riwayat daripada Abdullah ibnu Abbas. Imam Hanafi, Imam Hanbali pakai hadis riwayat Abdullah ibnu Mas'ud. Imam Malik memakai hadis riwayat Abdullah ibnu Umar. 3 Abdullah. Nampak ya? Riwayat. Dan satu lagi riwayat Abdullah juga, Abdullah ibnu Umar. Ada satu lagi riwayat yang dipakai oleh Daud Az-Zahari. Ada 4 ulama yang pakai. Jadi Imam Syafi'i ambil yang ni sebab ada berkat. At-tahiyyatul mubarakatus salawat, ada berkat dalam tu. Kita nak cari berkat tuan-tuan lah. Hari ni ada berkat tak? Tak ada berkat. Turun hujan kemarin banjir, banyak yang rosak, ya. Turun hujan jadi banjir, itu bukan berkat lagi dah. Ya. Kalau turun hujan, tanam-tanaman subur, ya. Takungan-takungan air berisi air, kita dapat minum, ya. Lembu kambing ternakan kita hidup dengan begitu senang, sihat. Ini berkat. Tapi kalau turun hujan sudah jadi banjir, kena hanyut, pakat kena lari, barang-barang semua rosak, ya. Ini bukan berkat tuan-tuan. Bukan berkat, ha? Faham ya? Kita kena baca dulu tu. Ini sahih. Maka kata Allah, boleh tengok dalam surah Al-A'raf ayat 96. Kata Allah, walau sekiranya anna ahlal qura amanu wattaqau, syarat amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Tu dia. Kalau penduduk satu negeri, satu negara beriman kepada Allah dan mereka itu bertakwa, iman dengan takwa, tak mau iman saja. La juga lagi. Sungguh-sungguh la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami akan buka keberkatan daripada langit dan bumi untuk mereka. Hujan turun berkat daripada langit. Hujan tu bawa rahmat, bukan bawa gamat. Itu berkat. Turun hujan, alhamdulillah. Sampai kita boleh pindah hujan ke Bukit Bukau. Nampak tak? Pinta kepada Allah. Hujan turun atas kami pun bagus. Ya Allah, turunlah sama atas Bukit Bukau. Mereka pun nak ayak juga. Binatang-binatang yang ada dalam tu, binatang buas yang tak boleh hidup dengan kita pun nak minum ayak juga. Tengok. Punya doa, punya berkat tu. Doa Nabi kan? Ya.
Hari ni kita punya nak tolak hujan kita sendiri pun tak boleh nak hantar pergi ke bukit apa. Ya, sampai hanyut kereta-kereta, hanyut rumah apa semua dah. Bakal mati sana. Masya Allah. Ini bukan berkat, tuan-tuan. Tanam tanaman tak jadi, ya. Buat tanam tanaman tak mau jadi, tak ada berkat, ya. Habis hari ni barang-barang kita naik harga kan. Sayur kita hari ni naik harga tinggi, betul tak? Pasal apa? Kerana tidak ada berkat, tuan-tuan, tak ada berkat. Kenapa tidak ada berkat? Kerana penduduk negara tidak beriman dengan iman yang sejati dan tidak melaksanakan ciri-ciri takwa yang sempurna. Habis. Nampak tu? Kita tak nampak lagi kan? Tidaklah. Maka tu kata Allah, kalau kiranya penduduk sebuah negara-negeri itu beriman kepada Allah dan bertakwa, maka kami akan sungguh-sungguh, kata Allah, kami akan melimpahkan keberkatan di alam yang melimpah rezeki yang lazat. Tu dia, nampak tak? Ya. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menentang, mendustakan ayat-ayat kami. Ya. Maknanya mengenepi, menolak, tak pakai. Jadi makanya kita tak dapat keberkatan langit. Duk tahiyat itulah kita. At-tahiyyatul mubarakah, at-tahiyyatul mubarakah, berkat tak turun. Nampak? Rasanya kita baca tahiyat tu turun berkat tu kan. Setiap kali bila kita ucap tahiyat tu, tuan-tuan, turun berkat aja kita. Masya-Allah. Tiap-tiap individu ada berkat. Ya. Sebab yang sembahyang tu semua kategori ada pelajar, ada guru, ada pedagang, ada ahli industri, ada pensyarah, ada orang makan gaji, ya, ada orang ambil upah, kan macam-macam. Nahnu qasam bainahum, kami bahagikan kehidupan mereka sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing akan keluar bawa berkat. Pedagang dengan berkatnya, peniaga dengan berkatnya, seorang guru dengan berkatnya, seorang murid dengan berkatnya, ya. Seorang ayah dengan berkatnya. Masya-Allah, seorang pekerja mengambil upah dengan berkatnya. Semua keluar dengan berkat sebab at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Diturun masa tu juga. Ya. Kalau kita nampak, ya Allah, kita tak keluar masjid tu. Ya, pakat mati habis dalam masjid tu. Oh, tak mau tinggal. Tapi kita tak nampak. Mata hati kita kelabu, ya. Duk baca hadis sahih, hadis tak sahih, duk kira tu lah. Nampak? Ya. Lagi kita tak nampak. Inilah kelemahan kita akhir zaman, tuan-tuan. Ya. Na'udzubillah min zalik. Laginya kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kalau satu penduduk tadi, padahal Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kita satu kekuatan. Kekuatan kemuliaan diberikan Allah kepada kita. Orang-orang yang beriman akan mendapat kekuatan luar biasa. Kuat. Kan Nabi kata disebut, Allah amat kasih kepada seorang mukmin yang kuat. Allah kasih sayang kepada seorang mukmin yang kuat. Kita tak cari itu hadis itulah. Aku nak jadi mukmin yang kuat. Maksudnya Allah tidak kasih kepada orang mukmin yang lemah. Nak dapat kekuatan ni daripada Allah, tuan-tuan. Nampak tak? Sampai ada sifat nama Allah ya Qawi, ya. Allahumma ya Qawi ataqawitu bil quwwati wa quwwatika wa qudratika ya Qawi. Nabi baca dalam tawaf. Allahumma ya Qawi, wahai Tuhan yang Maha itu, kuatkan aku bi quwwati, kekuatanmu, qudrati, dengan kudratmu, ya Qawi, wahai Tuhan yang Maha kuat. Tu dia. Nampak tak? Sebab tawaf tu adalah ibadat salbiyah, ibadat ijtimaiyah. Merupakan suatu ibadat yang melibatkan umat Islam secara sosial. Dalam bidang sosial kita mesti kuat semua. Ya. Apa juga kita buat, kita akan dapat kekuatan daripada Allah. Semua bidang kita kuat, ya. Bidang agama, bidang ekonomi, bidang politik, semua kita akan jadi kuat. Siapa nak bagi kita kuat? Ya Qawi, ya Matin, Tuhan yang Maha Kuat. Sampai Nabi baca doa tu bila nak tawaf, ya. Maknanya kita lihat dalam segi perbandingan antara, kita lihat dalam surah Munafikun, sunat baca hari Jumaat. Tu imam baca surah ni. Tu imam sunat baca surah ni. Antara surah yang disunatkan imam baca pada hari Jumaat, surah ni Al-Munafikun. Tapi tak ada hari dia. Jangan pergi cari, ya. Ya. Imam